Secara umum, secara konsep dia, memang semua benda yang diperam akhirnya akan ada sedikit alkohol dalam macam-macam tapai ya. Doktor, okey, consumer pun juga nak tahu, adakah teh kombucha ni sesuai untuk diminum sebagai prevention kepada sebarang penyakit atau penyakit-penyakit kronik macam mana? Secara umum dia lah pengambilan probiotik dalam pemakanan seharian memang telah terbukti berdasarkan kajian boleh mencegah pelbagai jenis penyakit. So sebagai salah satu sumber probiotik yang baik, maka bolehlah kita amalkan teh kombucha setiap hari untuk mencegah penyakit-penyakit kronik. Okey doktor, kita juga dapat soalan dari consumer kita. Mereka macam Bung Cabru, teh kombucha ni diperam kan? So diperam, lepas tu ada bakteria macam tu. Jadi sebagai consumer, mereka nak tahu bagaimanakah mereka perlu tahu sama ada air ni ada tanda-tanda bakteria jahat atau pencemaran bakteria jahat macam tu. Okey, sebenarnya apabila satu makanan yang diperam tu dari segi kandungan bakteria dia yang majoriti dalam tu adalah bakteria baik, sebab tu kita panggil dia sebagai probiotik. Bila dia sebagai dominan dalam tempat tu, maka bakteria jahat tak boleh nak tumbuh. So secara konsep ni lah sebenarnya, bakteria jahat tidak boleh berada di dalam makanan atau minuman yang ada probiotik. So memang very unlikely lah tu kan. Yang boleh berlaku kontaminasi bakteria jahat ialah kalau makanan biasa, macam nasi dari basi, dan kita boleh dapat berbau dia yang lain kan. Itu contoh dia. Tapi tak ada istilah teh kombucha basi, tak ada. Jadi memang tak berlaku lah benda tu. Okey doktor, kita juga dapat soalan-soalan popular juga ni. Untuk mereka yang ada ulcer mulut, cyst, lepas tu PCOS, fibroid, kanser, dia macam penyakit kronik juga. Mereka nak dengar juga, adakah sesuai untuk mengamalkan probiotic drink seperti teh kombucha ni? Sebenarnya ulcer mulut boleh je nak minum teh kombucha kan, tak ada masalah. Sebab ulcer mulut berpunca juga sebab dalam mulut kita juga ada probiotik So kalau kita ambil teh kombucha, dia juga boleh mereplacekan probiotik yang baik dalam mulut. So tak ada masalah. Bagi orang yang ada masalah gangguan ketidakseimbangan hormon macam dalam penyakit PCOS, cyst dan sebagainya, kajian menunjukkan probiotik yang cukup yang dalam usus kita sebenarnya boleh membantu menseimbangkan hormon. So boleh dikatakan sebagai amalan, tapi tak boleh kita anggap dia sebagai ubat. Dia perlu buat rawatan lain lah. Tapi sebagai tambahan, sebagai suplemen tambahan, sebagai makanan kesihatan, memang boleh ambil, tak ada masalah. Dan orang yang ada kanser orang yang ada kanser pun memang kita galakkan pengambilan probiotik, sebab probiotik boleh membantu berdasarkan kajian mengurangkan risiko kanser. So sebab tu dia panggil sebagai minuman kesihatan atau functional drinks. So bagus, tak ada masalah. Okey doktor, kita juga menerima feedback yang mana selepas mereka konsum teh kombucha tu, ada yang cerit berit, pening kepala, berpeluh-peluh. Jadi ini menimbulkan satu tanda tanya, adakah ini dikira sebagai health crisis, dan juga ada tak mungkin golongan-golongan yang tak boleh minum teh kombucha ni sebenarnya? Okey, secara umum, secara konsep lah kan, kalau orang yang tak biasa makan benda-benda macam ni, dia boleh menghadapi cerit berit. Itu apa saja pun sebenarnya. Kalau orang tak biasa makan budu pun boleh kena cerit berit kan. Itu benda yang normal lah. Sebab bakteria yang ada dalam usus dia, mungkin jenis bakteria yang jahat, ataupun yang dominan ialah bakteria jahat. Bila dia ambil bakteria baik, dia akan melawan. Itu akan menghasilkan diarrhea lah. Kadang-kadang boleh sampai ke peringkat rasa nak muntah, loya dan sebagainya. Itu common lah kan. Kalau berlaku benda tu, sebenarnya apa yang kena buat, dia kena cairkan sikit dan cuba minum lagi. Kalau betul-betul tak boleh juga, dan tak pasal tinggalkan lah. Itu saja, benda tu bukan wajib kan. Okey. Lagi satu, boleh berlaku pening-pening kepala. Itu sebenarnya itu agak subjektif lah. Sebab pening atau tak, kadang-kadang ada kaitan dengan faktor anxiety. Jadi kadang-kadang bukan betul disebabkan kemudian, sebab dia benda tu baru first time, dia salahkan peningnya kepada benda tu, padahal sebelum ni dia pening kat kepala. Jadi tak boleh, very subjektif. Kita tak boleh cakap dia sebagai punca pening kepala lah. Sebab kalau ikutkan teh kombucha ialah minuman kesihatan sebab tu tak ada timbul masalah dan sebagainya lah. Okey, bercakap pula tentang orang-orang yang tak boleh ambil Orang yang tak boleh ambil secara konsep ni lah orang-orang yang ada masalah gastric ulcer.
Kan maksudnya dia memang ada ulcer dalam perut dia, dan doktor dah buat skop dan dah nampak ada ulcer. Mungkin tak berapa sesuai ambil sebab rasa pedih yang teruk lah, bukan mengalami sakit perut yang teruk. Tapi itu kena gastric ulcer. Dia ada perbezaan antara gastric ulcer dengan gastritis. Orang yang ada masalah gastrik saja, sebenarnya teh kemboja boleh bantu mengurangkan masalah tu. Dan yang kedua, orang ada masalah dipanggil SIBO. SIBO tu ialah small intestinal bacterial overgrowth. Orang macam ni sebenarnya berlaku pertumbuhan bakteria yang tidak normal di bahagian usus kecil. Simptom utama dia akan mudah kembung, selalu angin, selalu rasa sakit kepala. Orang ada SIBO mungkin dia akan mengalami yang tanda-tanda cerit berit yang teruk. Bila makan, setiap kali makan dia akan kena. Dan dia ada SIBO, mandi dia kena rawat dulu SIBO tu. Itu saja orang-orang yang dikatakan tak sesuai untuk ambil. Maksudnya sebenarnya bukan teh kemboja je. Semua makanan yang ada probiotik bila diambil dia ada masalah. Sebab bakteria yang masuk tu dia tak sempat sampai ke usus besar. Dia dah sampai usus kecil, dia dah mula memfermentasi lah, akan mula makanan-makanan yang tak hadam dalam tu. Itu yang menyebabkan masalah. Kalau ada masalah tu kena buat rawatan dulu lah. Okay. Lagi satu, mungkin ada masalah orang yang kena perut kembung ni, orang yang dah ada masalah kekurangan garam hempedu ataupun bile salts. Benda tu boleh berlaku kalau orang tu ada pernah buang pundi hempedu. Boleh berlaku lah, tak semestinya. So, kalau orang ada masalah-masalah pernah buang hempedu, mungkin bila dia makan dia akan kembung, maka dia tak sesuai makan. Itu dia.